Yang Aisyah beli roti, Aisyah beli air, Aisyah beli gula-gula sugus, Mentos, semua Aisyah beli. Total RM11.70. Ya, kita tak dapat semua tu kat sini ke kawan-kawan. Kat sana memang murah. Jadi ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah sebantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama Zainuri TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu gratis aja geng. Oke, seperti biasanya sebelum As mulai, As ingin mendoakan buat sesiapa saja menonton video As kali ini agar dikurniakan dengan limpahan rezeki luar biasa yang tak akan pernah putus-putusnya, diberikan kemudahan di atas setiap apa juga urusan kalian, urusan kehidupan, urusan seharian, juga diberikan kebahagiaan dan dipelihara keselamatan insya-Allah selamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel Aisyah Habsyi. Dia seorang YouTuber daripada Malaysia yang berkongsikan pengalamannya yang lagi liburan ke Bandung, dan katanya beruntung ya rakyat Malaysia kalau libur di negara jiran, di negara tetangga, karena apa ya, karena biayanya dikatakan lebih murah dan memberikan percutian yang luar biasa impactnya. Oke, ingin tahu apakah perkongsian selanjutnya? Yuk ikut As react. Tapi sebelum, jangan lupa untuk bantu subscribe juga channel Aisyah Habsyi, tanda dukungan kita. Yuk kita mulai. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Hai, Assalamualaikum, I'm Aisyah, and hari ni Waalaikumsalam Aisyah. macam mana Aisyah berbelanja dekat Bandung dengan berbekalkan RM300, 4 hari 3 malam termasuk hotel. RM300 Sebelum aja. Aisyah start kepada benda yang lebih detail, Aisyah nak kasih korang macam disclaimer lah kiranya. 4 hari 3 Aisyah malam. pergi ke Bandung 4 hari 3 malam. RM300 yang Aisyah kata tadi tak termasuk tiket flight. RM300 tu melingkungi tempat tidur, hotel lah ni, hotel selama 4 hari 3 malam, makan, jalan-jalan, Grab, Gojek, apa semua yes, RM300 tu. Tiket flight belum termasuk. Semua kiraan yang Aisyah bagi pada korang telah dibahagikan kepada dua sebab Aisyah ada travel partner. Selepas itu Aisyah akan convertkan siap-siap kepada Malaysia ringgit instead of rupiah supaya korang tak serabut kepala kira puluh-puluh ribu. Okey? Jadi tanpa buang masa, mari kita mula. Kita akan mula dengan flight tiket. Okey, untuk ke Indonesia korang ada macam dua pilihan lah yang macam murah untuk korang consider. Satu AirAsia, satu lagi Malindo Air. Kalau korang nak ke Indonesia, kebiasaannya Malindo Air menawarkan harga tiket yang lebih murah berbanding AirAsia. Aisyah tak tahu kenapa, tapi itu yang Aisyah perhatikan lah. Sebab sebelum Aisyah ke Bandung, Aisyah dah beberapa kali survey flight-flight tiket ni semua, dan Aisyah perasan Malindo Air menawarkan harga yang lebih rendah. Itu adalah satu daripada segi flight. Korang boleh dapat harga flight paling rendah Aisyah perasan RM134 sehingga yang paling mahal RM390 untuk one way. So kalau korang nak pergi, Aisyah nasihatkan untuk book tiket lebih awal dan tengok tarikh. Sebab lain tarikh, kalau Republic Holiday ke ada apa ke, mesti akan lagi mahal. Jadi macam Aisyah bertuah sebab tarikh yang Aisyah pilih tu memang kebetulan Aisyah dapat pergi RM134, balik RM134. Dan Aisyah beri insurans sekali just in case jadi apa-apa kat sana, kita tak tahu. Total up tiket pergi balik Aisyah termasuk insurans RM310. So bila kita fikir balik, tiket flight Aisyah sebenarnya lagi mahal daripada Aisyah belanja kat sana. Selepas itu, tips dalam pemilihan tiket flight, untuk book hotel sebelum korang pergi ke sana betul-betul, Aisyah nasihatkan guna Traveloka. Sebab apa? Kat Malaysia kita sangat famous dengan Trivago. So hotel-hotel lain ni diorang punya probability untuk bidding harga yang rendah kat Trivago ada. Tapi dekat Indonesia diorang sangat-sangat famous dengan Traveloka. Jadi kebanyakan hotel-hotel murah ada dalam Traveloka. So kalau korang book kat Traveloka, korang akan dapat macam harga yang paling murah insya-Allah. Aisyah cakap dengan korang, book semua benda guna Traveloka. Okay, so kita naik flight sampai dekat airport. First thing first Aisyah cari adalah SIM card. Jadi SIM card yang ada kat sana tak banyak pilihan. Dia nama SIM card dia tu Simpati. Dia bukan simpati kesian tu, dia memang nama SIM card tu Simpati. Harga SIM card tu RM100,000, convert duit Malaysia dalam RM29. Bahagi dua, so Aisyah bayar RM15 sahaja. Dan SIM card tu ada internet 5GB, percuma 50 minit call untuk hubungi orang nombor telefon Indonesia. So baguslah, senanglah Aisyah nak communicate dengan orang-orang Gojek and Grab kat sana. Selepas itu, daripada airport untuk ke hotel, Aisyah book Villa New Bukit Kasih di Maribaya Lembang. Kenapa Aisyah book hotel tu first? Sebab dia adalah antara hotel yang murah. Dia bukan hotel sebenarnya, dia macam homestay. Dan dia adalah
antara yang terdekat dengan kawasan-kawasan pelancongan di Maribaya. Maribaya adalah tempat pelancongan baru yang baru membangun dekat Lembang. Kalau korang nak umpamakan dengan Malaysia, diibarat Cameron Highland, tempat dia tinggi, dalam dan sangat-sangat sejuk. Homestay ni tak ada kipas, tak ada aircon. Itu betapa sejuknya tempat ni. So, selain sebelum kita sampai ke hotel, lagi satu tips saya nak bagi tahu korang. Di Indonesia, bukan macam Malaysia, ada Grab sahaja macam tu. Dekat sana kita ada Gojek and Grab. Ni nama application tau, Gojek and Grab. Dan 4 hari Aisyah kat sana, setiap kali Aisyah order Grab atau Gokar, Aisyah akan compare harga. Dan Aisyah cakap dengan korang, 100% setiap kali application Gojek yang akan lebih murah berbanding Grab. Daripada airport, Gojek lebih murah. Bukit Kasih, total Aisyah yang kena bayar, Aisyah sahaja RM11.75. Perjalanan daripada airport ke Villa New Bukit Kasih ni mengambil masa lebih daripada 1 jam 30 minit. Sebab bukan sekadar trafik kat Indonesia, ya Allah, saya cakap dengan korang, trafik dia macet ya. Bila dah keluar daripada bandar, nak naik bukit tu, nak naik bukit macam Cameron tu, jalan dia teruk. Jalan dia sangat-sangat teruk. And then ada beberapa jalan tu ada satu lorong je. So kalau ada kereta depan nak lalu, kita kena stop. Jadi masa perjalanan amat panjang. So Aisyah nasihatkan, kalau korang nak pergi ikut Aisyah punya cara ni, jangan buat apa-apa plan hari pertama. Sebab korang tak tahu trafik kat sana macam mana. Korang tak tahu berapa lama korang nak sampai situ. Walaupun dekat, macam korang tengok Google Map 10 km, tapi trafik dia akan buat korang drag sampai 2-3 jam. Sampai tak macam tu. Jadi sampai je kat sana, kita orang check in di New Villa Bukit Kasih. Total bayaran 2 hari 3 malam adalah RM137. Bagi kepada 2, Aisyah hanya bayar RM68 untuk stay 2 malam di sini. Okay, so agak murah lah untuk 2 malam, RM68 kan. Dan diorang juga sediakan wifi, diorang sediakan breakfast. Apa lagi yang kita minta? Breakfast sediakan, diorang hantar sampai bilik. Jadi untuk hari pertama, dinner, Aisyah hanya jalan-jalan di sekitar lereng bukit tu. Dan Aisyah jumpa seorang pakcik yang macam tolak beca. Dia bukan tolak beca, dia macam tolak troli. Tapi troli tu dia jual bakso, faham tak? So Aisyah beli bakso. Bakso Aisyah harga RM10,000. Convert duit Malaysia RM3. Selepas itu Aisyah singgah di Alfamart. Alfamart ni ibarat 7-Eleven lah kat Malaysia ni. Kat sana korang boleh jumpa Alfamart merata-rata, kiri kanan Alfamart. Dan Aisyah beli roti, Aisyah beli air, Aisyah beli gula-gula sugus, Mentos, semua Aisyah beli. Total RM11.70. Ya, kita tak dapat semua tu kat sini ke kawan-kawan. Kat sana memang murah. Jadi itu adalah Aisyah punya cerita di hari pertama. Aisyah sampai hotel tu, Aisyah pergi beli makanan untuk dinner, beli macam makanan-makanan sampingan untuk just in case. Dan total perbelanjaan Aisyah ketika hari pertama ialah RM110.12 termasuk penginapan 3 hari 2 malam di Villa New Bukit Kasih. Jadi kita akan terus pergi ke hari kedua. So hari kedua ni di mana Aisyah plan untuk pack all out semua aktiviti yang ada kat Maribaya ni, kita semua nak pergi. Jadi first kali daripada villa, Aisyah nak pergi ke The Lodge Maribaya. The Lodge Maribaya ni adalah satu tempat di mana dia ada resort sebenarnya. Tapi resort dia mahal lah, satu malam RM200 macam tu. Dia dekat sini ada macam banyak buat. Kalau korang tengok dekat Instagram, Aisyah ada post gambar Aisyah naik basikal atau wire, gambar Aisyah naik buaya yang tergantung tinggi kat bukit tu. Yes, tu semua dekat The Lodge Maribaya. So dia ada 2 jenis tiket, RM35,000 dengan RM50,000. Kalau RM50,000 korang akan masuk Fairy Garden sekali. Kalau just nak masuk The Lodge je, macam kita orang nak The Lodge saja, RM35,000. Nampak macam mahal, tapi sebenarnya dia masuk makanan dan minuman sekali. Untuk ke sana ada 3 cara daripada tempat Aisyah lah. First, korang boleh naik Grab. Tapi korang kena faham, kawasan ni kawasan bukit and jarang Grab lalu. Terutamanya kalau korang nak pergi awal. Dalam korang, tempat tu buka pukul 9, korang nak sampai pukul 9, tak mungkin dapat Grab. Tapi kalau korang gerak ke 10, 11, insyaAllah korang akan dapat Grab. Sebab orang-orang Grab dan Gojek ni ada bawa customer daripada bawah naik ke atas tu kan. So mungkin masa diorang on the way balik, diorang nampak korang punya request, diorang boleh accept macam tu. Cara kedua, korang boleh naik angkut kuning. Angkut kuning ni ibarat bas mini kat situ, tapi van, macam van sekolah. Okay, dia akan bawa orang ke Ulu Kili. Korang bayar lah RM5,000 baru RM1.50. Macam dia murah lah, murah. Dia akan bawa. Dan kalau korang naik angkut kuning, korang selalu kena tunggu selang dalam 20 minit sekali, setengah jam sekali. Dia tak tentu. So korang tak boleh buat masa korang. Korang kena depend dengan masa dia. Dan yang ketiga, kalau korang bertuah, korang akan dapat naik satu van yang memang disediakan untuk bawa orang ke The Lodge Maribaya. Kenapa kena kalau korang bertuah? Okey, kita ni macam ni. Okey, bayangkan ini adalah bukit. Okey, bukit. The Lodge Maribaya tu dekat atas ni. Villa Aisyah dekat sini. Jauh lah, tapi tak nampak dekat, tapi jauh. Kat sini ada stesen minyak.
orang daripada yang bawa van The Lodge ni memang akan isi minyak kat sini. Kalau kebetulan korang tengah jalan, dia nampak, dia akan tanya korang nak pergi mana. So cakap korang nak pergi The Lodge dan korang akan naik benda tu for free, dia akan hantar korang sampai atas. Macam oh, tu. Gitu ya. Itu kalau korang ni ikut rezeki kita, rezeki. Sebab Aisyah sangat-sangat bertuah kita orang dapat naik benda tu. Jadi itu adalah cara untuk ke The Lodge Maribaya. Di dalam Woodland korang boleh main basikal gantung tu, korang boleh main buayan, korang boleh naik hot air balloon. Benda-benda tu semua pun kena bayar berasingan. Macam Aisyah naik basikal dengan buayan gantung tu, satu permainan RM25,000, total up RM50,000, total dalam ringgit Malaysia lebih kurang RM15. Selepas korang main, bukan main pun sebenarnya, korang lalu tu dia ambil gambar dah habis. So Aisyah dah habis RM15 untuk naik benda tu je, naik dalam 20 saat macam tu. Jadi semasa kita main tu untuk akan ada fotografer ya, yang akan ambil gambar kita. Diorang adalah tempat diorang nak duduk kan. Nanti dia akan bagi syarat buat pit. Aduh. Lihat pemandangannya dong. Tangannya dibentang lebar. Lihat sini. Tangannya dibentang dong. Semasa korang nak balik, korang boleh beli gambar tu. Satu keping gambar tu RM10,000. Convert RM3. Okay. Aisyah beli 2 keping gambar sebab Aisyah suka 2 je dan Aisyah tak nak bayar macam RM100,000 untuk gambar. Memang tak. So Aisyah ambil 2 keping gambar, RM20,000. Dan untuk RM20,000 korang kena ada application Share It. Jadi Aisyah nasihatkan kalau korang nak pergi sana, install siap-siap dekat rumah application Share It supaya korang tak bazir data korang untuk install application tu kat sana. Kita nak simpan data kita supaya kita survive. Okay? Daripada The Lodge, kami order go-kart Gojek untuk ke floating market. Sebab floating market tutup awal. Untuk bahagian Aisyah kena bayar RM6.5. Jadi kira murah jugalah. Okay, ini tadi The Lodge atas. Sini villa Aisyah, ni Aisyah duduk. Sini pam minyak kan. Floating market bawah ni. Lepas tu kat sini ada lagi satu tarikan, dia ke dalam sikit, farmhouse. Kita orang pergi belah petang. Tapi sekarang kita pergi ni dulu, floating market. Jadi untuk floating market ni pula, tiket masuk RM20,000 dalam RM6 dan dia termasuk voucher air. Dia macam tu, diorang memang macam tu. Tiket diorang mesti korang ada air. Dekat floating market ni apa korang boleh expect ada kat sana. Diorang ada macam satu taman tema Jepun. Korang ada, dia ada perahu Jepun, dia ada bunga sakura. Korang boleh sewa dia punya kimono, korang pakai ambil gambar sekeliling tu. Cantik, cantik. Tapi semua tu kena bayar lah. Lepas tu floating market dia pula taklah semeriah macam dekat Thailand. Okay. Tetapi ada, korang boleh beli makanan dan makanan dia tak cekik darah. Walaupun dia macam tempat tumpuan pelancong, Aisyah rasa harga makanan dekat situ macam standard. So kat sana Aisyah beli pisang goreng cheese dengan air kelapa yang memang daripada buah kelapa tu. Aisyah kena bayar RM15,000, convert dalam RM4.40 seorang. So kita orang makan lepak-lepak kat situ sambil dengar orang basking. Selain daripada tu, kat floating market korang boleh shopping. Kat situ ada banyak kedai-kedai cenderamata, jual keychain, jual kain batik, baju batik. Tapi kalau korang nak beli, Aisyah nasihatkan hanya beli keychain. Jangan beli baju batik. Sebab baju batik korang boleh pergi ikut Aisyah di hari yang seterusnya. Sebab kat situ lagi murah. Jadi lepas kita orang nak buat jalan-jalan, buat sambil gambar kat floating market, kita orang order Gojek, go-kart untuk pergi ke farmhouse. Daripada floating market ni nak naik atas pergi farmhouse tu, dia dekat je. Tak sejauh daripada The Lodge nak turun floating market. So seorang hanya kena bayar RM2.20. Setibanya di floating market, macam biasa ada bayar tiket masuk. Seorang RM7.40. Tetapi korang dapat tebus air lagi sekali. Dan Aisyah cakap dengan korang, air dekat farmhouse ni adalah air yang paling sedap. Dia macam susu Dutch Lady tapi dia rasa fresh. Sebab diorang memang perah daripada diorang punya binatang. Aisyah rasa biri-biri kot. Aisyah pun tak punya binatang. So apa korang boleh expect masa korang dekat farmhouse ni? Korang mesti ingat macam mesti kena perah susu je, mesti dapat macam belai-belai bulu-bulu diorang semua. Tapi tak. Dia banyak korang ada rumah kostum, rumah hobi, kostum, tapi nak masuk sini semua kena bayar. Tapi walau Aisyah tak masuk apa-apa pun, Aisyah just bayar untuk masuk farmhouse saja. Tempat dekat dalam farmhouse ni cantik. Diorang ada macam rumah Belanda, diorang ada macam diorang punya design cantik
sangat-sangat. Antara banyak tempat Aisyah pergi kat Bandung, dekat dalam farmhouse ni lah yang Aisyah rasa macam wow, cantiknya. Macam tu, faham tak? Jadi itu adalah cerita saya di farmhouse. Jadi daripada farmhouse kita balik hotel, kita balik villa New Bukit Kasih tu, naik Gojek, bayar seorang RM5.60. Settle, balik. Satu hari tu kita orang belanja. So total hari kedua ni kita orang belanja around RM53 untuk main semua ni, daripada The Lodge, floating market, makan pisang goreng cheese, apa semua ni, RM53. Jadi malam hari kedua ni Aisyah hanya makan Maggi. Aisyah memang bawa Maggi daripada Malaysia. Lepas tu Aisyah ada beli roti yang semalam dekat Alfamart tu. Yes, Aisyah makan benda-benda tu je. Lepas tu korang rasa macam pelik. Habis tu Aisyah masa lunch tak ke? Tak lunch, merepek. Sebab dekat voucher The Lodge tu kan ada tebus makanan. Aisyah beli bakso guna voucher tu. Sebab tu Aisyah tak lunch. Sebab Aisyah dah lunch dengan tiket tu, okay? Lunch bakso ya. Jadi untuk hari ketiga kita orang check out daripada the new Villa Bukit Kasih untuk check in di Tokyo Cube Hotel. Sebenarnya Tokyo Chubo, tapi saya akan sebut Tokyo Cube supaya korang senang faham. Dan kenapa saya check out pada hari ketiga ni, sebab Tokyo Cube ni dia lebih dekat dengan airport. Jadi in case apa-apa jadi, Aisyah sempat balik airport untuk kejar flight macam tu. Daripada New Villa Bukit Kasih untuk turun ke bawah adalah mustahil untuk korang order Grab. Terutamanya bila korang nak gerak 8 pagi macam yang Aisyah cerita hari pertama tadi kan. So, apa kita orang buat? Kita orang tunggu angkut kuning. So, kita orang tunggu tu, kita orang kena bayar RM6,000 seorang untuk pergi ke bandar. Turun sampai bandar sahaja. So ni Bandung Central, ada banyak benda-benda kuning yang korang naik ni untuk turun tadi. And sekarang kita orang tengah tunggu Goka untuk datang pick up kita orang lagi 3 minit. Kat sini baru banyak. Korang macam order je kan, terus orang accept 1 minute away, 2 minute away. Sebab diorang macam memang kawasan tumpuan dia kat situ. Jadi daripada sini nak pergi ke Tokyo Cube, Aisyah bayar bahagian Aisyah RM8 tambang. Jadi sampai Tokyo Cube kita orang check in. Dan Tokyo Cube ni pula korang boleh dapat harga dia untuk satu malam daripada RM18 hingga ke RM25. Hingga ke RM40 sebenarnya. Depends kepada korang pergi booking website. Tapi macam saya cakap, guna Traveloka. Traveloka murah gila kalau Indonesia punya website. Dan Aisyah bertuah, saya dapat harga RM18 adalah antara yang paling lowest yang boleh dapat untuk tempat tu. Dan tempat tu sangat-sangat selesa. Ada surau, ada bilik air. Dia punya cube tu tak kecil. Jadi untuk hari ketiga ni adalah di mana korang perlu decide apa yang korang nak buat. Macam Aisyah, pada awalnya Aisyah plan untuk ke Trans Studio. Trans Studio ni ibarat macam USS, Universal Studio Singapore. Ibarat Sambil Lagoon macam tu. Tapi dia kecil lagi. Dan bayaran untuk satu kepala masuk RM44. Ataupun kalau convert dia macam RM135,000, RM150,000 macam tu. So masuk situ. Aisyah plan untuk ke situ. Tetapi Aisyah rasa macam, wah, apakah erti Aisyah ke Bandung kalau Aisyah tak shopping? Sebab orang kan cakap Bandung ni murah, rugi tak Bandung shopping. Bandung itu kota shopping, Mbak. Pergi kat Malaysia, pergi Bandung apa semua kan. So Aisyah rasa macam, okay, tukar plan last minute. Kawan Aisyah pun memang nak shopping. Jadi kita orang pergi ke dua kawasan tumpuan untuk shopping, iaitu satu Cihem Plus Walk. Orang kat sana tahu, sebut je Cihem Plus dah, oh shopping. Pasar Baru Bandung Trade Center. Tetapi kalau korang pergi ke Pasar Baru Trade Center, Aisyah nasihatkan untuk tak bawa budak-budak, untuk tak bawa handbag, untuk tak keluarkan semua cash yang korang ada dalam hidup korang. Sebab apa? Orang kat sana, diorang akan kejar korang minta duit. Diorang akan basking, diorang akan menyanyi depan muka korang. Selagi korang tak kasih duit, selagi tu diorang tak akan stop nyanyi. Itu betapa diorang betul-betul nak korang kasih diorang duit. Tak kira lagi yang bawa anak lah, minta duit makan, diorang akan kejar, Masa kat sana Aisyah rasa Aisyah habis dah RM100 je kot Aisyah shopping, tak banyak. Jadi total perbelanjaan Aisyah untuk hari ketiga ni hanya RM127, termasuk shopping, termasuk Grab nak pergi, termasuk hotel Tokyo Cube ni. So masa hari ketiga ni memang kita orang habiskan jalan-jalan dekat bandar saja. Waktu malam macam biasa Aisyah makan Maggi. Aisyah bawa Maggi banyak daripada Malaysia. So hari keempat kita punya flight pukul 2. Tapi Aisyah tak nak mengambil risiko gerak lewat. Aisyah takut traffic diorang tiba-tiba macam buas nak mampus kan. So kita orang gerak daripada hotel tu pukul 9 kot Aisyah rasa. Ke pukul 11. Aisyah tak ingat. So kita orang naik Grab, total kena bayar RM4.20. So Aisyah bayar RM2.10 sahaja. Sampai ke airport, kita orang rehat, kita orang tidur. Lepas tu flight kita orang kedua, kita orang naik, kita orang sampai Malaysia, happily ever after. Jadi total perbelanjaan Aisyah di Bandung
selama 4 hari 3 malam ialah RM302.89. Kalau nak include tiket flight, RM612.89. Itulah betapa murahnya negara jiran kita compare tu barang-barang kat negara kita. Korang nak cari makan kat sana senang, makan halal bersepah. Cuma daripada segi kebersihan tu pula yang kita nak consider. Jadi itu adalah video travel budget Aisyah ke Bandung. Nah, tadi jika dapat saksikan, kita dengarkan sendiri pengalaman Aisyah Habsyi bersama dengan temannya yang sedang lagi liburan di kota Bandung, dan edisi edisi hemat gitu ya, yang gimana belanjanya itu tidak terlalu besar dan masih lagi bisa libur dengan belanja yang hanya limited gitu kan, yang hemat, yang budget gitu kan, percutian budget, liburan budget gitu. Dan perkongsian yang sangat-sangat menarik untuk As. Kalau As sendiri tidak pernah pergi, sudah sampai ke Bandung tapi tak ke tempat yang dinyatakan oleh Aisyah tadi, pergi ke farmhouse, pergi ke floating market, pergi ke The Lodge dan sebagainya. Itu adalah mungkin tarikan wisata baru ya, dan kita melihat bagaimana begitu Bandung tu kita tahu adem, tempatnya nyaman kerana kita tahu pergunungan, kawasan gunung yang sejuk dan sebagainya, dan tarikan-tarikan wisata di Bandung itu memang enggak akan bisa tidak akan pernah mengecewakan gitu. Dan ternyata apa yang telah dikongsikan oleh Aisyah ini sangat memberi bantuan dan sangat memberikan inspirasi buat kita yang mahu libur ke Indonesia, terutamanya di Bandung. Udah tahu aplikasi apa yang harus kita download, penerbangan yang daripada mana yang harus kita booking, Traveloka dan sebagainya, agar kita mendapat informasi-informasi sebelum kita pergi liburan ke negara tetangga kita, iaitu negara Indonesia. Ternyata apa yang telah dinyatakan oleh Aisyah tadi, harga itu jauh lebih murah kerana di trip yang 4 hari 3 malam tu dia cuma habis dalam RM300 Malaysia sahaja, tidak termasuk wang pesawat, tiket pesawat dan sebagainya. Dan kita melihat bagaimana apa yang telah dinyatakan oleh Aisyah tadi daripada sini ke poin-poin seterusnya itu sangat membantu kalau kita lagi mau libur ke Bandung, dan sangat menginspirasikan ya buat kita lagi rasa macam mahu terus ke Bandung terus ya, kerana harganya itu sangat-sangat terjangkau, enggak terlalu mahal gitu. Dan ternyata harga tiketnya itu lebih mahal daripada harga belanja yang dibelanjakan di Bandung selama 4 hari 3 malam. Dan kita dapat lihat bagaimana pengalamannya begitu sangat memberikan inspirasi, dan pastinya insya-Allah ada rezeki kita juga bisa balik lagi ke Bandung, dan kalian juga bisa jalan-jalan ke Bandung. Ada orang Bandung tak di sini di channel ini? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah ya. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction untuk kali ini. Pada kalian telah nonton bareng dengan sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Kita jumpa lagi insya-Allah lain video. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.